Macam tak syak Tak apalah, kita mula Assalamualaikum. Good morning. Terima kasih semua sudi datang. Walaupun tak seberapa ramai, tapi sebenarnya kita ada semangat tu kan. Okey, sebelum kita mulakan bengkel kita, sebenarnya bengkel kita ni simple and santai je sebenarnya kan. So jangan stres, jangan tertekan dengan perkara-perkara yang akan kita nak buat nanti. So sebenarnya kami buat sikit-sikit. Jadi kami buat sikit-sikit supaya kita tak terbeban lah. Maksudnya tak beban sangat lah. Khusus ni yang kedua. Jadi kita ada 4 kursus bersiri. So kena join lah kursus-kursus yang kami sediakan ni. Sebab ni kursus asas, kursus wajib yang perlu diikuti lah. Kalau tak datang, tak tahu dia punya step seterusnya kan. That's why kita kena buat bersiri ni. So kena follow lah kita punya siri ni. So join lah, seboleh mungkin datang lah walaupun sekejap ke kan. At least tahulah dia punya pelaksanaan tu macam mana. Okey, sebelum tu kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, siapa yang dah kenal saya Sabaria. Okey, ramai dah kenal kan. So kita pun dah jumpa untuk sesi yang pertama. Okey, untuk hari ini kursus ni dikendalikan oleh saya sendiri. And then ada staff daripada CVL, Cik Hemi yang handsome sana tu, Cik Hemi. Ada Cik Amy. And then tu Dr. Dora yang tudung merah tu. Dr. Dora ni dia suka warna merah kan. So warna merah, tudung merah dia memanglah kan. So memang dia punya trademark. Okey, Dr. Dora sebagai TP di CVL. So kami sebenarnya tak ramai yang menguruskan MOOC, MC dan sebagainya. So ini je lah muka-muka yang selalu duduk jumpa kan, duduk minta semua bahan kan. So Hemi dengan saya tu dalam MOOC ni memang orang penting lah. So apa-apa kontak kami berdua, okey dah. Okey, kita ada KJ untuk bahagian recording, tapi dia tak ada kat sini. Haji Hamim, kenal kan Haji Hamim? Untuk record video ke, nak berlakon ke, nak shooting ke, Haji Hamim. Nanti kita akan ceritalah. Maksudnya untuk record video di studio, di luar, nak buat video promosi ke, nak buat video untuk topik-topik tu, boleh buat recording dekat CVL. Maksudnya kita ada staff. Okey, kru kita yang kat belakang sana ada tu 3 orang yang hari ni lah support kita, dia akan record kita punya session ni. So itulah awak nama apa lupa. Ya, Cik Izam, Saiful, awak lah. Kami panggil awak je, lupa dah nama dia sebenar. Okey, so ni 3 orang ni pun juga orang-orang penting untuk membantu. Ada lagi lah tim lain untuk recording. So dia orang ni akan macam cameraman lah, cameraman dan sebagainya. Okey, untuk hari ni siri kedua tau. Siri kedua bermakna kita akan menggunakan platform, and then kita akan masukkan bahan dalam platform. Ramai yang dah pakai Moodle tak? Biasa pakai Moodle? Tak biasa kan? Kita jarang pakai Moodle tau. Sebelum ni MOOC kita open learning. Lepas tu kita dah stop license, dah tak boleh pakai open learning. So kita pakai Moodle pula daripada tahun lepas. So tu sebab tu saya suruh datang juga kan. Paksa juga suruh datang supaya penggunaan Moodle ni kita orang kata tak jadi macam satu stuck kat situ tau. Moodle ni satu platform baru lah juga. Okey, so kita akan gunakan Moodle lah. So sebenarnya hari ini kita akan menggunakan Moodle, akan bermain dengan platform Moodle tu. Apa yang kita nak masukkan. Simple je hari ini. That's why kena login dululah. Siapa yang belum ada account, jumpa Cik Amy untuk dia sahkan dia punya account. Wajib ada ketua dan ahli sekali. Sebab ahli akan masukkan juga kan bahan bersama. Okey. Saya akan brief sikit secara ringkas. Mana mic? Okey,
untuk hari kita akan analisis kita punya kursus. Make sure semua bawa silibus. Subjek kita tu apa yang kita nak buat kan? Kita base kepada silibus kita. MOOC ni kita akan convert kepada digital. Sekarang sebelum ni kita ngajar macam biasa kan, guna silibus ajar kat kelas. So itu bukan digital lagi. Itu manual lah kan. So kita akan transfer dia dalam bentuk digital. Sebenarnya bahan tu dah ada. Kita akan transfer kepada digital. Konsep tu dalam bentuk MOOC lah. Dalam MOOC. Okey. Sebenarnya MOOC ni orang tak pandang berat pun. Universiti akan wujudkan virtual university. Maksudnya program baru secara virtual sahaja. That's why universiti sekarang ni dia minta MOOC. Lagi banyak MOOC, lagi dia sukalah kan. MC, MOOC dan sebagainya. So benda-benda yang digital ni yang universiti tekankan lagi banyak, lagi bagus untuk dia orang masukkan dalam virtual university. Sekarang ni kita universiti biasa, dia nak wujudkan virtual university. Sekarang ni program kita akan buat virtual. Tu je lah. Tu ke arah ke situ lah sebenarnya kan. Digital. Okey, sekarang ni kita akan cara nak guna platform. Then kita akan analisis kursus kita tu daripada kita punya RPP tu. And then macam ni kita nak susun dalam platform kita. Okey, ni contoh secara ringkas lah. Nanti saya akan cerita detail. So dekat situ macam mana kita nak design kursus kita dalam platform tu nanti. So nanti Cik Hemi akan explain, maksudnya akan terangkan macam mana kita nak guna platform and then macam mana nak isi dia terus kan. So nanti bahan-bahan tu you all direct lah terus isi nanti kan. So ni secara ringkas, ni yang basic lah. Lebih tak apa, nanti you all boleh tambah lagi lah untuk kreatifkan, untuk cantikkan kita punya platform. Boleh tambah apa-apa yang kita rasa sesuai lah dengan kita punya kursus tu. Okey, yang penting kita kena cerita sikit dia punya maklumat dia, kursus kita macam mana, dekat mana, kenapa apa semua kan. And then kita ada letakkan part instructor. Kita ada instructor kan. Contohnya pembangunlah author kita. So letaklah kita punya part author tu sendiri. Kalau ada team, letak team kan, muka-muka kan, muka-muka yang akan menjadi pembangun kat situ. And then syllabus. Syllabus kita tu macam mana kita nak masukkan, nak terangkan dekat situ syllabus kita ni ada berapa chapter, ada berapa aktiviti, ada berapa assessment kan, dan quiz sebagainya. And then ni selalunya review lah. Kalau orang yang famous ni dia sukalah review kan, dia punya ranking dia kan, dari segi apa, kalau dia banyak MOOC lah, kalau dia banyak MOOC, dia dah bina banyak MOOC, so dia ada review and then dia punya ranking dia sebagainya. Okey, ni macam apa, option lah, tak kisah. And then kita ada part-part lain lah, ada soalan, bahagian orang nak tanya kan. So kita secara ringkas, nanti saya bagi yang detail tu yang saya WhatsApp link yang ada table yang Excel tu. Tu ada kriteria yang kita perlu penuhi kat situ. Okey, ni contoh. Ni overview contoh je. Contoh ni you all boleh lah macam ceritakan maklumat kos tu macam mana. Kan? Kos tu dia punya subjek tu apa, and then dia ada objektif. Kan? Dia ada objektif dan sebagainya. Okey, konsep bahan kita sebenarnya yang daripada MOOC 1 hari tu, siri 1, kita ada bagikan persen agihan tu berdasarkan KPT punya distribution. So bahan yang kita muat turun tu mesti 40. Katalah topik ada 6, aktiviti pun ada 6. Kita ada 6 topik. So setiap topik ada aktiviti. Itu dia punya agihan dia macam itulah, lebih kurang. And then dia ada penilaian 20%. Penilaian tu macam kuis ke, task ke, tak kisahlah, bergantung pada kita nak buat apa. Simple-simple task lah. Okey, aktiviti ni adalah macam aktiviti pemahaman je. Dia baca nota kita, dia tengok video kita, dia boleh faham kan. Jadi dia buat aktiviti tu. Dia tambahlah kefahaman dia dekat situ. So assignment dekat penilaian.
Nanti nak bagi markah kan. Dekat sini. Assignment, task, quiz ke, tak kisahlah. Kita nak buat apa kan. So dekat sini penilaian 20% je. Tak payah banyak pun. Kan. Okey, ni tapi assignment kita tu pulanglah sama ada dia hantar dalam bentuk report ke apa, tapi kita kena bagi link lah. Dia nak submit ke mana kan. Dia ada channel dia lah, channel asing. Maksudnya markah dia. Boleh je. Sebenarnya dia punya ni persen secara rawak lah. Rawak boleh je. Okay, so ni basic lah, basic agihan tu. Maksudnya dia punya bahan dengan aktiviti tu selari. Okay. So ni dia punya apa konten yang lebih kurang lah. Sama juga saya akan explain dekat PowerPoint tu kan. Ni contoh lah kan. Okay, kalau macam instructor tu you boleh letak gambar seketul kan. Gambar muka kita yang cantik-cantik tu, yang tak berapa cantik pun semua ada kan. So kita boleh letak lah gambar-gambar, and then kita letak lah kita punya expertise ke apa ke semua kan. Yang penting ada gambar lah kan. Ada gambar, nama penuh, department apa, kita bidang apa. Kalau ada member, letak gambar member sekali. Jangan lupa pula kesian member kan. And then organisasi UTHM ke apa ke, tak kisahlah. Kalau nak buat poster, nak buat cantik-cantik, kalau tak reti, boleh, designer kita ada. Kod lah kan, Canva kan terror korang. Kan? Okay, ni contoh juga, macam ni lah lebih kurang. Instructor dia kan, dia ada, dia apa, jawatan apa semua. And then, okay, kursus ni offer oleh universiti mana, boleh letak. Ikut kreatif sebenarnya tak ada format sangat pun. Ikut kreatif sendiri. Dia macam apa? Yang penting ada nama kita, orang kenal kita je. Boleh je letak link apa community kita punya tu kan. Jadi orang boleh klik kat link community tu, orang kenal kita. Oh, dia ni ada research, ada publication pun semua pun boleh. Okey. Ni contohlah macam mana kita nak susun dalam platform. Puan nak tanya ke? Apa yang mana? Tak ada, ni contoh. Itu drawing biasa. Belum lagi. Okey. Ni contoh lah. Saya bagi overview je. Dari segi seni reka untuk masukkan kat dalam tu bergantung pada kita sendiri. Kalau ikut kreatif kita kan. Contoh taburan silibus kita tu kita dah ada kan. Minggu pertama buat apa, minggu kedua buat apa. And then taburan dia sampai 14 minggu kan. Tapi kita boleh modify supaya MOOC kita ni dalam seminggu dah boleh siap. Sebab video kita hanya satu jam kuliah bersamaan dengan garis panduan. Masih tak baca. Okey, sebenarnya kita dah convert dalam video. Okey, 1 jam kuliah bersamaan berapa minit? 10 minit. 10 minit video recording sahaja. 1 jam kuliah. Kita buat 2 jam kuliah. Kan? 3 jam kan? 3 jam kan? So bermakna 30 minit je video kita. So sebenarnya untuk 14 minggu tu kita boleh cutkan dia jadi seminggu. MOOC ni dah siap. Susunan tu, masa tu dia boleh cut sebagai apa dia punya apa digital konsep. Digital konsep ni dia lebih pendek. Dia tak boleh macam kita buat apa macam menu macam tu. So kena baca garis panduan yang kami telah keluarkan. So dalam link tu saya dah bagi. Kat situ dia punya kesetaraan lah kan. Kesetaraan satu kuliah bersamaan dengan 10 minit duration dia. Untuk video, satu video. Kan? So dalam satu topik bukan satu video, tetapi dia banyak video. Bermakna limit dia 10 minit, 10 minit, 10 minit tau. Maknanya kita kena pecah. Kata satu topik tu panjang, jadi kita kena pecah dia jadi sub-sub topik. Sub-sub topik tu, okey ini 10 minit, ini 7 minit, ini 6 minit, kurang tak apa. Kan 6 minit.
Bergantung pada kita lah konten yang kita nak sampaikan tu supaya objektif dia tercapai lah untuk sub topik tu. Jadi mungkin dalam 3 video untuk chapter 1. Kita tak boleh sekali harung letak 30 minit terus macam tu. Tu bukan requirement untuk digital content. So boleh follow dia punya kandungan digital atau garis panduan yang kami sediakan. Dia adalah kriteria dia yang lain. Okey. Okey, ni contoh Okey, contoh yang kita boleh susun nanti. Nampak tak belah ni? Okey, ni contoh dia punya landing page. Ni landing page ni. Okey, hari ni kita akan buat landing page and then kalau sempat kita akan siapkan satu topik lah sekurang-kurangnya. Kalau sempat, tak sempat balik buat kat rumah. Okey, so landing page ni adalah muka depan tu lah maklumat kita punya kursus. So dekat sini kita kena buat banner kursus kita. Kursus structure kan. Contohnya kursus apa? Keusahawanan kan. So kita ada satu banner. Okey, yang banner ni jangan risau. CVL akan sediakan semua kursus yang berdaftar sini. So kami buatkan, kami desainkan. Kami ada designer. So yang ni tak apa, jangan fikirlah. Ni dah settle lah. Anggap settle lah. Kan? So kami akan siapkan and then kami akan masukkan dalam page you all lah. Kan? Okey, ni okey. Okey, sekarang ni video dengan maklumat kursus yang kena kita sediakan. Untuk hari ini sekurang-kurangnya kita buat ni dulu. Video ni kemudian lah, sebab video ni kena record lah. Sama ada nak pakai kru ke, nak buat sendiri ke. So dia mesti ada kualiti sikit lah sebab kita nak buat promosi kursus kita kat luar. Satu dunia sebenarnya kan. Jadi yang penting kita nak buat maklumat kursus dulu. Maksudnya macam ni ya. Kita nak tengok, kita follow dia syllabus kan. So minggu pertama ni student akan tengok dulu, akan baca dulu dia punya landing page kita. Dia akan tengok dia punya pengenalan kursus kita. So kita ada video kan. Video pengenalan. Video promo ni yang kita akan select kat sini. Yang ni. Video promo ni kemudian nanti. So kita akan select dekat ni. Landing page. Ni contohlah. Landing page ni. Kita akan select video promo yang kita berlakon kat mana-mana kita buat tu kan. Nanti saya tunjuklah dia punya kriteria video promo ni kan. Okey, and then kita adalah dia suruh baca dia punya syllabus kita macam mana kan. So ceritalah sikit kita punya kursus tu secara umum. Kan? Maksudnya pengenalan lah. Akhir sekali macam mana, dapat apa, semua kita kena explain kat dalam landing page tu. Okey, and then mungkin minggu pertama tu kita boleh letakkan modul pertama ataupun topik 1. Topik 1 kita boleh anggap 4 jam dia boleh siap. Maksudnya dia boleh selesai membaca dan study lah untuk topik 1 kan. Topik 1 untuk week 1. So kita boleh buat anggaran 4 jam sahaja. Kalau dia agak malas mungkin lebih lah kan. Tapi kita boleh buat estimation lah. Kita punya anggaran. And then kita boleh letak dia punya video. So kat sini dia letak 5 video untuk topik 1. So banyak juga 5. Kalau kita topik 1 tu mungkin simple je kan. Alah 2 ke 1 ke kan. Okay, so kat sini ada 5 video. And then dia ada sikit bacaan yang daripada sumber lain lah. Extra note ke. Tak kisahlah, bergantung pada kita nak masukkan apa. And then kita ada exercise ataupun aktiviti dia. Setiap tu ada aktiviti. Okay, so dekat sini. Sekejap. So yang penting ada nota, ada aktiviti. Sekejap ada call.
Okey. Okey, ini contohlah, contoh susunan. Yang penting ada nota, ada video, ada aktiviti untuk setiap topik. Nota, ada video, ada aktiviti lah. Itu je. Kalau assignment terpulang pada kita, sama ada kita nak buat 2 topik baru ada assignment ke, terpulang pada kita. Cara susunan kita lah itu terpulang. Ini contohlah, contoh yang simple-simple. Ni contohlah review kalau orang tu dah banyak MOOC ke apa semua kan, orang dah terkenal dah kan, famous kan. Dia ada ranking, orang kenal dia, dia lecturer online kan. Dia dah ada ranking dia sendiri kan. Contoh. Setengah orang macam tu kan. Sekarang ni memang orang suka glamour kan. Okey, ni contohlah option-option lain. Ni contoh, maksudnya last kali student tu akan lengkap, habis belajar, dia akan dapat sertifikat dah. Kita akan keluarkan sertifikat macam ni contoh. Pelajar tu dia siap, dia punya hantar dia assignment, quiz semua dia buat, aktiviti semua. Kan? Kadang-kadang setengah tu orang suka dia bagi token, bagi apa? Lencana. Kan? Bench kan? Maksudnya lencana tu setiap task atau setiap topik dia dapat lencana, dia kumpul lencana, dia akan dapat sijil last kali. Bergantung pada kita lah. Itu bukan wajib lah. Maksudnya terpulang pada kita nak buat alternatif supaya student tu seronok and then dia encourage lah. Encourage untuk dia orang. Okey. So kat sini kita tengoklah. Kalau MOOC ni adalah dia punya tak payah bayar sebenarnya kalau kita join. MOOC ni tak payah bayar. Free. Kalau kita nak masuk mana-mana MOOC daripada UTM, UUM, USM pun semua pergi je. Cari MOOC UTM. So kita join kursus kat situ memang free lah. Buat masa ni free lah. Akan datang mungkin kena bayar lah kan. RM25 ke RM50 ke satu kursus. So kat sini siapa yang dapat habiskan kita akan bagi satu sijil lah, macam tu lah. Okey, sebenarnya sijil tu bergantung pada fakulti yang endorse. Itu kami kena dengan fakulti lah, dengan fakulti, bincangan fakulti sebab ini adalah program dari fakulti. Pensijilan tu melalui fakulti, bukan kami tau, melalui fakulti. Okey, contohnya mekanik kan, berdalih kan, mekanik berdalih. So subjek tu daripada fakulti. Jadi dekan yang akan endorse benda tu. Okey. Okey, contoh lah. Okey, ini contohlah part-part yang kita boleh adakan. Tak ada pun tak apa. Kan, bergantung pada kita. Mungkin kita akan buat part student nak buat student feedback dan sebagainya. Ikutlah ruangan yang kita boleh sediakan. Terpulang. Okey. Sebelum kita sambung lagi detail, so kita berhenti minum kejap. 5 minit ke 10 minit. Minum dulu sebab nanti bila Cik Hamid take over dah tak boleh nak pegang donat dah, tak boleh nak pegang air kopi dah kan, takut nanti kotor laptop kan. So kita rehat kejap, minum dulu, rehat-rehat dulu. So kursus ni adalah santai. Maksudnya sambil buat kerja pun boleh makan, lagi ada makan. Tengah hari pun ada makan, jangan risau. Kita sediakan makan. Okey, so kita stop dulu sekejap, nanti kita sambung untuk saya explain sikit tentang kriteria setiap setiap ni lah landing page dan ni konten ya. So nanti kita tengok kat sini sikit. Okey, kita minum dulu. Ni tak ada ni Okey, sila. Minum. Dia punya tak ada off mic ni. Saya terlupa nak masukkan template PowerPoint yang MOOC punya format. Sebelum ni saya dah bagikan dekat group. Nota kita mesti dalam template PowerPoint yang MOOC punya. Kalau kita pakai yang kat kelas tu, kita nak pindah kan, copy balik dalam template MOOC punya format. Kita nak standardize kita punya template kita.
Saya ada bagi dalam grup WhatsApp dulu, tak ingat lah. Nanti saya masukkan, saya terlupa nak masukkan dalam tu link. Nanti saya masukkan. Okey, saya sambung sambil-sambil makan, tak ada masalah. Okey. Ni nampak tak ni? Saya punya Excel. Saya dah bagi juga Excel ni dekat link tu. Okey, dekat Excel ni kita ada detail, kita punya apa tu? Progress lah, progress, and then kita punya analisis kursus. Okey, yang penting sekarang konsep dia, kita akan ada topik ataupun kita boleh letak dia sebagai modul juga. Nama modul 1, modul 2. Terpulang pada kita lah sebenarnya. Tak ada pun kena tulis topik kan. Ataupun nak tulis wording word yang lain ke apa, tak kisah. Okey, so topik 1 contohnya. So yang penting ada note. Nota kita sama ada dalam bentuk Word ke, dalam bentuk PowerPoint ke, PDF ke, tak kisahlah. Terpulang pada kita. Okey, yang ada saya pernah ada bagi slide PowerPoint tu. Okey, boleh follow format PowerPoint slide. Yang kita design ada logo MOOC tu. Ya, okey, copyright tu sebenarnya kena ambil kira. Sebab MOOC kita ni satu dunia boleh akses. And then kalau boleh kita kodekanlah bahan kita daripada mana, sumber mana. Itu lagi selamat lah. Kalau esok-esok kalau orang isu kita ke apa ke, kita ni lah kan, susah juga kan nanti akan datang kan. So kalau boleh gambar yang kita ambil, kita letaklah kod kita daripada sumber apa kan, orang mana. Ataupun kita guna nota ke apa, kita mesti letak dia punya, okey, ini nota daripada Dr. N daripada universiti lain kan. Kita boleh share, tapi dia ada nama dia, tak ada masalah. Share daripada sumber lain lah maksudnya. Kadang-kadang kita nak share daripada YouTube, kita nak masukkan nota daripada lecturer daripada universiti luar ke kan. So benda tu kita jangan usik lah, biar je kat situ. Okey, so yang penting kita ada nota dalam bentuk PowerPoint ke apa ke, tak kisah, extra note ke ataupun link-link daripada sumber lain, boleh, buku ke, kita scan ambil gambar pun tak apa. Okey, so video. Video tu terpulang pada kita yang kita cakap tadi kan. Ada video, ada nota, ada aktiviti. Ini yang 3 poin yang penting. Okey, dari segi penilaian terpulang pada kita. Kan? So 4 perkara ni lah yang kena ada setiap topik. Okey, tapi penilaian ni terpulang. Kalau 2 topik baru nak buat penilaian pun boleh. Tak semestinya setiap topik nak buat penilaian kan. Maksudnya kalau macam topik 1, topik 2 baru nak buat kuis, boleh. Nak gabungkan jadi satu kuis contoh kan. So terpulang pada kita. Okey, so kita tengok pada ni, nampak tak yang you all boleh ambil atau download daripada link tu, SN ni. So dekat situ dia ada detail kriteria setiap ni. Okey, ni yang tadi kan 3 perkara ni kan. So dekat sini, okey, kita pengenalan kursus pembangun ataupun author yang kena sediakan. Video promo pun kita yang kena sediakan. Okey, ada 2 perkara dekat landing page. And then semua topik lah yang kita ada. Kata ada 5 lah. Ni saya tulis je berapa kan. Tak ada limit sebenarnya, bergantung kepada silibus masing-masing. Kalau kita silibus kita ada 6, so 6 lah. Kalau ada 5, 5. Tak ada had sebenarnya. Tapi kalau lebih daripada 10, kena revise balik lah. Sebab biasanya silibus yang terlalu banyak topik tu agak, rasanya kita punya tu
Silibus sentiasa di-revise kan, setiap 5 tahun sekali kan. Rasa okey lah guna yang latest. Okey, so dekat sini ikut agihan topik. So dekat setiap topik ni, sebenarnya ini adalah pemantauan kami. At least setiap 3 bulan sekali kami akan ambil data daripada you all untuk tengok progress. So sekarang ni bulan Ogos tau. Ni kolom yang ketiga contohlah. Kolom ketiga. So kita punya topik berapa sampai? Okey, topik 1 siap. Kan? Topik 1 tu maksudnya lengkap dengan konten, lengkap dengan video dan sebagainya lah. So tu baru lengkap topik 1. Ini topik ni maksudnya lengkap semua dia punya komponen. Okey, so dekat sini kami punya proses atau prestasi ataupun progres yang kami pantau berdasarkan taburan macam ni lah. Contohnya hari ni kita akan buat kita punya landing page. So kalau siap, okey 5% siap. Hari ni lah kan, contoh kan. Kalau siap, kalau tak siap pun 4% ke 3% pun dah okey kan. Okey, so video promo kita letak 5%. Siapa yang belum siap bermakna tak ada lagi lah. Kalau dah siap video promo, kita akan masuk dalam YouTube. So dapat 5%. Maksudnya siap lah. 5% tu 5 markah lah kan. So kita letak video promo sahaja 5. Markah 5 Okey. So ini konten lah bagi setiap topik. Okey, dekat sini setiap kandungan kadang-kadang kita tak sempat nak buat aktiviti, kita masukkan konten dulu. Nota-nota dulu. Okey, aktiviti macam tak ada fikir lagi kan nak buat aktiviti ke kuis ke apa. So kita masukkan nota ataupun video dulu. So kat sini kita buat anggaran konten tu agak banyak kan. Video kan agak kompleks. So kita letak dalam 60 markah lah sebab dia besar sikit, dia banyak kerja sikit kan. Lambat sikit. Okey, so aktiviti-aktiviti yang simple, yang mudah lah student nak buat. So kita letak dalam range 10 markah cukup lah. Untuk semualah, semua topik kan. So anggaran lebih kurang ni 70% lah. And then, okay, assessment kita letak 20%. Penilaian tu maksudnya dalam bentuk apa pun, kita totalkan dia dalam 20 markah. Ini dia punya agihan untuk kami nilai dia punya progress untuk semua modul. Okey, untuk banner, ni tak payah fikir kot saya rasa. Dalam banner tu kami akan letak logo KPT, logo UTHM and then logo MOOC. So sebab ini adalah requirement dari KPT. KPT yang minta tau. Jadi ini tak apalah, designer kita tu Cik Syah dah datang. Dia akan buatlah kan, dia baru sampai. Okey, itu designer kita. Dia memang orang grafik kan. Orang grafik dia memang touch up dia memang okey lah kan. So kalau rasa nak buat grafik gambar cantik-cantik kan, boleh jumpa Cik Syah juga. Okey, so yang ni jangan fikir. Kami dah bagi kurangkan beban. So yang ni kami buat. Jangan risau. Okey, next. Okey, next kita tengok landing page ni. Okey, sebenarnya warna macam kita nampak macam banyak kan. Sebenarnya adalah orang kata apa, alternatif je. Yang penting yang belah-belah atas ni. Yang penting yang ni. Sini sampai sini. Kan? Okey, contohnya kan, kalau kita tengok mesti ada tajuk lah. Kursus kita apa tajuk dia? Tak payah letak kod. Sebab kod tu untuk universiti kita saja. Maksudnya kursus ni contohnya mekanik bendalih. Kan ada kod BFC something kan. Kod tu kita tak letak. Kita akan letak nama kursus sahaja. Jadi nama kursus tu sebab orang luar pun dia tak ada dia tak refer kepada kod kan. Dia refer kepada subjek je kan. So kita akan letak nama je. Nama kursus. Kod tak payah. Okey, and then pengenalan kursus tu macam tadi saya tunjukkan. Cerita kursus tu apa, macam mana, apa semua, apa benda kan. So tak payah panjang pun tak apa. Satu perenggan cukup. Macam sinopsis kan. Ni sinopsis. Okey, sinopsis dalam silibus dah ada kan. Boleh copy paste ataupun modify sikit supaya ayat tu nampak macam menarik sikit, orang suka kan. Jadi kita boleh modify ayat kita.
And then ada ni lah hasil pembelajaran objektif. Yang penting objektif tu untuk apa? Objektif kursus. Setiap topik pun ada objektif dia juga kan. So ini adalah objektif kursus yang besar lah, yang main. Tapi setiap topik tu ada objektif lain. Tu ada objektif setiap topik kan. Okey, ini adalah objektif kursus. And then yang penting ini pembangun ni. Hak cipta kita ni tau. MOOC ni hak cipta kita. Okey, setiap video yang kita keluarkan, kita boleh claim dalam SMPU. So, kalau buat 10 video kat dalam MOOC, 10 boleh claim dekat SMPU. Tak rugi sebenarnya. Kan? Contohlah. So, kita boleh juga mohon copyright. Setiap video kita boleh mohon copyright. Jadi kalau kita tu kita punya bahan tu daripada kita sendiri, tak ada copy daripada orang ke semua kan, memang kita boleh layak mohon copyright. And then kita boleh masuk dalam MOOC, so dapatlah copyright, dapat semua dapat. Jadi selamatlah sikit. Okey, ni letakkan nama kita macam tadi, nama kita, kawan kita, tim kita. And then kita punya syllabus tadi, susunan syllabus kita, berapa minggu dia boleh habis? 5 minggu saja ataupun ikut jam. Tak semesti minggu. Kalau tak nak letak minggu, boleh letak dia boleh habis dalam 100 jam contohlah. 100 jam je dia boleh habis untuk modul kita. Terpulang pada orang tu lah kan. Itu anggaran estimation daripada kita sendiri. Orang tu malas, memanglah dia delay sikit. Kan? Tapi ada tempoh tertentu lah kita boleh hadkan. Mungkin kita boleh hadkan dalam 2 bulan. Tempoh dia daftar tu dia boleh habiskan dalam tempoh 2 bulan maksimum. Nanti kita tengok dia punya had limit duration yang kita benarkan. Okey, syllabus, and then format pengenalan kursus tu macam mana kita nak buat format kita. Susunan kita maksudnya dalam bentuk video, synchronize, unsynchronized dan sebagainya kan. Tapi sama ada kita nak buat dalam bentuk video-video yang kita masukkan tu ada nota, ada PowerPoint ataupun ada link lain dan sebagainya. Okey, tempoh pembelajaran ni, itulah anggaran kita tu 100 jam ataupun 4 minggu dia boleh habis. Okey, kredit. Okey, untuk MOOC ni kita ada pindah kredit sebenarnya. Untuk subjek, contohnya subjek keusahawanan, dia ambil dekat Universiti UUM, dia boleh pindah kredit bila dia masuk UTHM. Janji dia kena tunjuk CJ dia punya ni lah, hasil yang dia dah habis dekat UUM tu dia boleh pindah kredit di UTHM. Sama jugalah, kalau dia ambil kat UTHM, dia boleh pindah kredit di UU lain. Maksudnya pindah kredit tu sebenarnya berlaku. Nanti pindah kredit nanti kita akan keluarkan garis panduan nanti. Kita ada sekarang lah kami tengah buat pindah kredit untuk MOOC, MC dan sebagainya. So pelajar boleh pindah kredit tu mengikut prosedur sendiri lah. Okey, so adalah ni option lah. Ni pengumuman, maklumat penilaian ni pun ni penting. Ni pengumuman tu kadang-kadang kita ada maklumat-maklumat penting kan. So kita kena adalah part-part ni. Okey, ada prasyarat ke untuk kursus kita ni? Pelajar kena ada subjek prasyarat tak? Kalau tak ada tak payahlah. Okey, keyword dia. Kadang-kadang keyword tu membantu pelajar. Kalau tak nak pun tak apa. Ni option je. Review, enrollment dan sebagainya. Dia ada sertifikat lain dan sebagainya. So ni adalah kebanyakan ni tak berapa penting lah. Yang penting ni yang penting yang 3 tu. Okey. So ada soalan tak nak tanya yang ni? Tak apa, nanti refer balik pada bahan-bahan yang saya sediakan tu. Kalau nak tanya nanti kemudian pun boleh. Okey, dekat video promo, untuk video promo ni kita akan buat kemudian. Okey, video pengenalan kursus ni dia 3 minit dan ke bawah. Tak nak lebih daripada 3 minit.
Maksudnya kita shoot 2 jam tapi kita edit jadi 3 minit ataupun 2 minit sahaja. Kita tak nak panjang. Macam buat iklan. Kalau kita tengok iklan kan, iklan apa-apa iklan dekat TV tu kan. Sebenarnya berapa minit je kan? Pendek je. Okey. Yang penting dalam video tu pembangun kursus sendirilah. Sama ada you nak bercakap sendiri ataupun you nak buat tak guna arti lain kan. Tapi takkanlah sendiri tak nak record muka sendiri kan. Penat-penat buat bahan kan. Kan. So kita promote lah kan. Promote diri sendiri kan. Jadi pelakon kan. And then yang penting ada topik kursus. Kita cerita kursus apa, macam mana kursus tu dikendalikan dan sebagainya secara umum lah kan. And then objektif kursus tu semua ni dalam masa 3 minit sahaja. And then sambil-sambil tu ambil lah video fakulti, pengenalan fakulti sikit. Tunjuklah dia punya bidang-bidang kita kan. Nak ambil kat luar pun boleh video ni. Biasa macam kami sebelum ni ambil syuting kat luar, lagi cantik. Pergi Tanjung Labu. Tim kami akan support. Tim kami akan bawa semua alat-alat ni, dia akan record kat sana. Jangan risau. Tapi yang penting booking lah. Booking time. Nak buat kat sini pun boleh. Cari pot-pot yang cantik. Dekat bawah ni ke, tak kisah. Maksudnya kalau relate dengan kita kan, nak buat kat makmal, nak record kat makmal, boleh. Nak buat dekat lab kami, dekat studio, CVL pun boleh. Okey, so dekat ni kita kena cerita perkara ni, 6 perkara ni dalam masa 2 atau 3 minit sahaja. So kita kena sediakan, saya bagi storyboard tu. So manage dia punya proses pembikinan video tu dalam storyboard dengan dia punya teks dia apa, skrip dia apa, arahan dia apa, siapa pelakonnya untuk shoot kat situ kan. Melibatkan apa, nak buat kat mana, alat apa yang terlibat. Baru boleh booking dekat CVL. Bagi ke Haji Amim je. Kan. So ini mungkin agak kompleks tapi dia kena ada satu masa untuk fokus lah. Ni. Tapi kena booking lah untuk video ni. Kalau nak buat sendiri, video tu mesti berkualiti. Tapi orang yang pro sikit, dia boleh buat sendiri pakai biasa je lah, komputer kan. Dia boleh edit pun boleh, tak ada masalah. Kalau cantik lah kan. Kalau kita check, okey, pas, okey, tak ada masalah. Kalau macam kurang, di segi audio tak jelas kan. Ataupun kadang-kadang kita record sendiri pakai handphone, tak boleh lah sebenarnya. Kena ada kamera yang ada sound yang jelas untuk dia masukkan editing dalam tu kan. Sebab tu tim kami dia akan sediakan kamera and then dia ada mic lah, mic yang klip tu kan. So dia punya sound tu jelas kan. Masa record dia adalah mic yang gantung lah, yang pegang macam orang buat rakaman kan. Depan kamera macam ni kadang-kadang orang jadi macam siapa yang tak biasa berdepan dengan kamera, dia akan jadi kekok tau. Dia jadi macam habis lupa skrip. Dah hafal dah malam tadi kan, tiba lupa. Pernah tak? Kalau orang biasa tak ada masalah lah. Macam saya macam tu. Saya lah kan. Kalau orang lain okey kot. Okey, so ini adalah overview. So boleh follow nanti kemudian. So untuk semua kriteria ni kena bacalah. And then jangan lupa ya, garis panduan ataupun yang yang kita kena follow mesti mana MOOC ni boleh baca dalam garis panduan pembangunan MOOC dan penyampaian. Ini adalah daripada KPT. Kita belum ada lah. Kita pun tengah buat. Tapi daripada KPT ni kita kena follow yang ni lah, sebab ada perkara-perkara yang kita kena follow lah. Macam mana kita nak menyampaikan dengan berkesan supaya penyampaian kita tu memenuhi kriteria KPT. Ada jugalah saya masukkan guideline kredit transfer pun ada. Okey, pembelajaran teradun. Inilah konsep pembelajaran teradun yang saya kata 40, 40, 20. The latest one adalah 40, 40 and 20. Ini berdasarkan yang ni, pembelajaran teradun. Okey, so ini dia ada juga playbook pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Ini pun daripada Mekta. So kita memang follow daripada kementerian semua benda-benda ni kan. So bukan kita buat suka-suka short-short sendiri. Okey.
Untuk part saya ni ada tak nak tanya? Okey, nanti kita akan follow Cik Mi. So kita akan buat benda-benda ni lah. Ni, sekurang-kurangnya hari ni kita dapat lah maklumat kursus. Kalau siapa cepat, boleh masuk topik, satu topik. Kalau ada bahan, just masuk je. Kan? Okey, kalau tak ada apa-apa, Hamid akan sambung. Siapa yang rasa nak makan, rasa macam lapar balik kan, boleh continue, ada lagi makan. Tengah hari pun ada lagi makanan, jangan risau. Kami memang sediakan makanan secukupnya. Takut lah kalau orang lapar kan. Buat kerja tak fokus. Okey, Mi, okey tak? Okey, nanti Amy akan sambung. Terima kasih.